Okey, okey, biasa. So, relax. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, minta maaf akan masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Jadi mungkin Ana akan mengambil sedikit masa, mungkin dalam 5 saat, 10 saat, agar penonton-penonton kita kembali menonton. Benar? Okay. Minta maaf kepada siapa yang baru masuk, minta maaf akan masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Dan insyaAllah kita akan sambung semula slot kita dengan soalan yang berikutnya. Sebelum itu mungkin kita menunggu sedikit masa agar penonton-penonton kita kembali ke dalam live Facebook kita pada malam ni. Kan, dia suruh minum air kopi, nak sebenarnya break sebentar untuk panel kita. Baik, sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Selamat datang kembali sekali lagi second half second half setelah berlakunya masalah teknikal sebentar tadi. Alhamdulillah selesai juga masalah teknikal tersebut. Baik, untuk soalan yang seterusnya, tuan sidang penonton. Sebentar tadi, saudara Yusran, panel kita ada menceritakan akan kenapa Syekh Muhammad Al-Ghazali ini telah pun menulis buku Jadi Hayata kerana setelah berlakunya peperangan yang kedua, maka Syekh Muhammad Al-Ghazali sebelum Syekh Muhammad Al-Ghazali iaitu Dale Carnegie telah pun menulis sebuah buku, dan buku tersebut telah pun mendapat satu fenomena, mendapat sambutan ramai di seluruh dunia. Maka sehinggakan Syekh Muhammad Al-Ghazali pada 20 tahun berikut masih lagi buku itu menjadi hit, dan Syekh Muhammad Al-Ghazali telah membaca dan jadikan buku itu sebagai satu ilham untuk menulis buku Jadi Hayata. Baik, sekiranya kita lihat ya saudara panel, saudara Yusran, buku Jadi Hayata ini ataupun hiduplah untuk hari ini menjadi fenomena, dan sekiranya saya melihat review-review di dalam internet akan buku Jadi Hayata, bukan hanya penganut Islam sahaja yang memuji akan buku tersebut, tetapi yang bukan Islam juga memuji dan suka akan buku Jadi Hayata ini, yang menjadi tarikan saya untuk buku Jadi Hayata ini. Baik, kenapa non-Muslim boleh minat akan buku yang seperti ini, dan buku karya Syekh Muhammad Al-Ghazali itu, iaitu buku Jadi Hayata yang telah pun diterjemahkan hiduplah untuk hari ini, boleh menjadi fenomena dan kekal segar, kekal evergreen dari sejak tahun 1950-an, 1960-an hingga kini ia masih menjadi fresh. Boleh terangkan kepada sidang penonton kita? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengetahui perbezaan antara buku Dale Carnegie dan juga buku Syekh Muhammad Ghazali, sukar untuk saya ingatkan kepada sahabat sekalian bahawa latar belakang kedua-dua buku ini ditulis pada tahun 1939. Buku How to Stop Worrying and Start Living ditulis pada 1939, dan buku Jadi Hayata ditulis pada tahun 1956 sebelum negara kita merdeka. Jadi latar belakang buku ini selepas daripada peperangan dunia kedua, Perang Dunia Kedua. Dale Carnegie melihat bahawa masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman tersebut ialah masalah kerusingan jiwa, takut. Disebutkan dalam buku ini berapa ramai tentera-tentera yang pergi berperang, pulang dalam keadaan tidak ada harapan untuk hidup, takut, gelisah, sehingga berlaku gangguan pencernaan dalam tubuh. Jadi ditulis buku How to Stop Worrying and Start Living. Apabila dia baca oleh Syekh Muhammad Ghazali pada tahun 1956, Syekh kata, kalaulah seorang Kristian boleh tulis buku macam ni, Islam jauh 3 faktor yang terlepas.
Yang pertama, Syekh katakan bahawa keimanan adalah fitrah. Iman itu adalah fitrah. Orang Islam yang beriman akan jadi selamat bila dia faham fitrahnya dengan baik. Kecuali mereka yang fitrahnya terpesong. Syekh sebut mukadimah, Islam adalah fitrah yang menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ini ditulis berdasarkan prinsip Islam yang kekal sehingga ke hari kiamat. Dalam buku ini, kalau sahabat sekalian baca, akan ada banyak kisah-kisah Nabi dengan para sahabat. Dan kita yakin, kita baca kisah Nabi ini bukan sebagaimana kita baca komik, novel, anime dan sebagainya, tapi kisah-kisah Nabi kita beriman ianya betul-betul berlaku dan kita tengok Nabi lah sebagai contoh teladan kepada kita. Apakah kisah-kisah yang berlaku? Anda akan kongsi lepas ni lah. Yang ketiga, Islam sebagai cara hidup. Syekh kata Islam berbanding Kristian dan juga selainnya ialah Islam adalah ad-din, gaya hidup. Islam turun menyelamatkan manusia dari segala aspek. Jadi bagi mereka yang ada masalah jiwa, Islam ada solusinya. Dan saya yakin pada zaman sekarang Islam tidak menolak rawatan, pergi ke doktor untuk masalah jiwa dan sebagainya. Cuma untuk masalah jiwa, bagaimana Islam memberi apakah pesanan Rasulullah para sahabat berkenaan tentang rasa syukur, rasa bahagia, cukup dan sebagainya. Saya serahkan kembali kepada mereka. Baik, terima kasih saudara Yusran akan ceritakan kenapakah buku Hiduplah Untuk Hari Ini karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali ini menjadi kekal fresh, kekal segar, kekal evergreen sejak daripada zaman 1950-an hinggalah pada hari ini. Biarpun buku itu telah pun dikarang hampir 60 tahun, tapi ia masih lagi berguna kerana akan dasar akan buku yang ditulis itu adalah berprinsipkan, berteraskan kepada Islam. Sedia maklum bahawa ad-din inna dina 'indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Dan kerana itulah buku itu terus kekal menjadi segar dan relevan sehingga pada hari ini. Hatta kita sudah berada di abad ke-21, buku itu tetap relevan. Baik. Baik, seterusnya sekiranya kita melihat buku Jadi Hayata yang telah pun dikarang pada ketika masa berlakunya peperangan dunia. Rakyat, masyarakat yang gelisah telah membuatkan para alim ulama kita mengarang buku untuk memberi solusi kepada masyarakat yang pada ketika itu yang berlaku gelisah akibat berlakunya peperangan, satu solusi dalam hidup. Bolehkah saudara Yusran menceritakan kepada kita akan fenomena zaman hidup hari ini, apakah cabaran-cabaran, masalah-masalah yang dihadapi di era abad ke-21 ini yang boleh membantu para pembaca kita mencari solusi. Boleh cerita sikit untuk zaman era sekarang ni. Okay, tafadhal Mas Syukran. Okay. Terima kasih kepada moderator. Sejujurnya, kalau kita kata pada malam lebih kurang dalam setengah jam 40 minit kita nak bedah buku ni. Buku ni setebal lebih kurang 450 surat. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Ialah satu benda yang sangat kita kata tak cukup masa. Jadi Ana suka untuk ambil lebih kurang dalam 100 atau 150 surat pertama menceritakan apakah yang masalah berlaku. Hadirin hadirat sekalian, masalah kerunsingan dalam jiwa Islam sendiri iktiraf. Islam mengiktiraf. Buktinya bagaimana saya dedahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang seorang sahabat namanya Abu Umamah. Abu Umamah. Kisah ni saya bawa dan saya cuba ceritakan kepada sahabat-sahabat sekalian bahawa sejak zaman Rasulullah masalah kegelisahan jiwa telah ada. Abu Umamah berada di tepi Masjid Nabawi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tengok Abu Umamah tengah termenung. Maka ditanya Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, kenapa kamu termenung? Kenapa nampak gelisah sahaja?" Dalam buku ni sebut. Maka dijawab oleh Abu Umamah,
Ya Rasulullah, semuanya aku ni ada hutang. Maka apakah jawapan Rasulullah? Adakah Rasulullah bagi duit? Selesaikan hutang kamu? Tidak. Rasulullah kata, mahukah aku ajarkan kepada kamu satu doa, dan bukan hanya mampu menyelamatkan kamu daripada hutang, tapi mampu menyelamatkan kamu daripada penyakit-penyakit selalunya. Dan saya yakin pendengar pada hari ini, baik yang moderator, selalu dengar doa ini. Cuma disebabkan kita tidak mengetahui kisah di sebalik doa ini, maka kita anggap doa ini biasa. Siapa baca mak surat, dia akan tahu apakah doa yang ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah yang seharusnya kita pegang dalam menghadapi kegelisahan pada hari ini. Itu yang pertama, Rasulullah kata, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Dua, wa a'udzubika minal ajzi. Tiga, wal kasal. Empat, wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Enam, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Masalah yang dihadapi oleh Abu Umamah ialah masalah hutang. Tapi Rasulullah bagi 8 solusi. 8 satu doa yang mengandungi 8 solusi. Itu pertama sekali, ya Allah, lindungilah aku daripada, Allahumma inni a'udzubika minal ham, daripada kegelisahan, ham wal hazan, dan sedih. Rasa sedih tiba-tiba mari. Kenapa? Wa a'udzubika minal jubni. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Ajzi ni maksud dia lemah. Ya Allah, lindungi aku daripada rasa lemah. Wal kasal, dan rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni. Jubni rasa pengecut. Wal bukh, rasa bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, daripada belitan hutang. Wa qahri rijal, dan kena tunduk pada manusia. Satu masalah Rasulullah bagi 8 solusi. Dan kata Abu Umamah, berkat daripada aku amalkan doa Rasulullah ni, aku terlepas daripada belitan hutang. Bagi siapa yang mengamalkan maksurat tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, pasti bertemu dengan doa ini. Dalam buku Jadi Hayatan disebutkan tentang doa itu adalah sandaran dan kepercayaan. Sandaran dan kepercayaan, bukannya ritual ibadah semata-mata. Apa itu sandaran? Ketika mana tidak ada benda boleh tolong kita, maka doa yang kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sandaran. Doa juga adalah harapan. Harapan bahawa tak kala tak ada orang nak boleh tolong kita, Allah Ta'ala mampu turunkan penyelesaian kepada masalah-masalah. Itu satu daripada kisah yang menarik dalam buku Hayatan, kisah Abu Umamah. Dan sepanjang 2-3 bulan saya pergi kadang-kadang bagi usrah dan sebagainya, antara kisah ni saya tekankan bahawa dalam dunia sekarang, habuan materialism, tekanan hidup, gaji kurang, depresi, bahkan budak-budak umur 12-13 tahun sudah ada depresi, tertekan dan sebagainya. Maka apakah solusi? Maka buku ini yang merawat penyakit pada tahun 1990-an kembali harus dibaca supaya para Muslim tahu bahawa masalah yang kita hadapi hari ini sudah ada solusinya melalui doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang pertama. Izinkan anda petik satu kisah lagi, boleh ke Ustaz Nazirul? Yang kedua, boleh. Antara disebutkan ialah berkenaan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ialah ayah kepada Nabi Yusuf. Bala apa yang Nabi Ayub? Nabi Ayub bukan ayah kepada Nabi Yusuf. Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub yang punya satu kerajaan yang besar. Kemudian satu persatu anaknya mati. Isterinya pergi meninggalkannya. Maka ditanya kepada Nabi Ayub, tidakkah engkau minta kepada Allah Ta'ala untuk mengurangkan bala-bala yang dihadapi oleh engkau? Maka dijawab oleh Nabi Ayub, sungguhnya bersabar itu lebih baik. Ditanya lagi, wahai Nabi Ayub, engkau sudah diuji dengan pelbagai ujian. Mintalah kepada Tuhan supaya angkat balik ujian-ujian kepada kamu, sedangkan engkau Nabi. Maka dijawab balik, sabar. Supaya sabar. Kali ketiga ditanya, maka dijawab oleh Nabi Ayub, kalaulah ujian yang diberi oleh Allah Ta'ala sama dengan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka barulah aku mohon kepada Allah Ta'ala supaya angkat balik bala. Hadirin hadirat sekalian, kita rasa kita tertekan. Anda yakin? Dalam buku ni juga sebut, kita rasa kita lah paling banyak diuji, kita lah paling banyak ditekan. Tapi mukadimah dalam buku ni sebut, golongan paling banyak diuji ialah asyadul bala al-anbiya.
Nabi ialah golongan paling banyak diuji. Maka bagaimana Nabi menghadapi ujian, itu yang perlu kita tengok dan kita tiru. Jadi nak cari motivasi macam mana? Carilah melalui gerak gaya Nabi menghadapi ujian dan sebagainya. Jadi Ana serah kepada Ustaz Nazir, Ana simpan poin-poin seterusnya supaya kita dapat terus. Okay. Serahkan kembali kepada moderator. Baik. Baik. Terima kasih kepada panel kita akan penjelasan kepada soalan yang berikut. Minta maaf sudah tadi dia hilang sekejap 5 saat. Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Baik. Apa yang boleh saya recap kembali akan penerangan daripada saudara Yusran sebentar tadi adalah saya berminat dengan kisah yang pertama yang diceritakan oleh saudara Yusran dan saya begitu kagum. Itulah dia ikon kita, yakni Rasulullah SAW apabila umatnya datang berjumpa dengan Rasulullah SAW menceritakan satu masalah, menceritakan hanya satu masalah, tetapi Nabi Muhammad SAW memberi satu sahaja doa yang membuka kepada 8 lagi solusi yang lain. Itulah dia nak menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin ingatkan kembali apa yang dipesankan oleh saudara panel kita akan bahawa doa itu bukan sekadar ritual. Saya masih ingat satu ketika dahulu di Malaysia kita, sedihnya di Malaysia kita, di mana apabila berlaku masalah-masalah, masalah yang dilanda oleh negara, contoh datangnya wabak pandemik COVID-19, contoh berlakunya ribut taufan, contoh berlakunya banjir-banjir, apabila ada segelintir masyarakat, segelintir kumpulan yang berikhtiar dengan mengadakan solat sunat hajat, tetapi sayang sekali ada segelintir kalangan masyarakat kita yang lain yang mengambil remeh-temeh dan mentertawakan usaha ini. Sedangkan bahawa doa itu seperti mana yang di-highlight oleh saudara panel kita, doa bukan sekadar ritual tapi ia adalah sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah doa itu adalah merupakan senjata kepada orang-orang mukmin. Dan saya berminat juga akan kisah yang kedua berkaitan dengan berkisar Nabi Ayub, di mana berlakunya masalah apabila kita ditimpa musibah, yang penting adalah kesabaran. Kunci kesabaran itu akan membuatkan kita menjadi lebih tabah, lebih kuat dan sebagainya. Baik, tidak perlu panjang. Kalah panel nanti. Moderator dia kena sikit-sikit je. Kan? Baik. Seterusnya, kalau kita dapat lihat, kita dapat melihat atau berbandingkan dengan fenomena zaman sekarang ini bahawa kita perlunya bersabar dan kembali bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara Yusran. Jadi, segala masalah-masalah apa yang diceritakan antara dua kisah daripada tadi, apa relevan untuk kita menceritakan lagi, untuk menarikkan lagi minat sidang penonton kita, apa yang relevan membaca buku ini dapat membantu pembaca merawat masalah mental dan jiwa. Boleh kupaskan lebih mendalam. Okey, terima kasih kepada moderator. Suka saya nak sebut bahawa kita tidak menolak rawatan di hospital dan sebagainya. Cuma saya katakan bahawa buku ini mampu membuka minda kita untuk menyelesaikan masalah-masalah jiwa yang bitani. Yang pertama sekali disebut oleh Syekh pada awal kitabnya, apabila sahaja berlaku masalah ataupun tiba-tiba kesedihan melanda jiwa kita, apakah yang perlu dilakukan? Saya katakan jangan terus bersedih. Yang pertama saya katakan jangan terus bersedih, bangun dan bekerjalah. Dan bina apa yang kita nak
tunggu momen sesuai, melainkan sekaranglah waktu untuk kita bergerak. Syekh tegur dan Syekh kritik kepada orang kata, tunggu dululah, tunggu mungkin esok lusa. Siasa menunda-nundakan. Sedangkan perasaan hatinya rasa sedih, rasa gelisah, menunggu orang lain untuk datang menghulurkan tangan ataupun tunggu orang lain untuk datang memberikan solusi. Saya kata tidak. Kamu sendiri yang perlu bangun, bangkit dan bergeraklah menuju apa yang kamu nak selesaikan. Kalau rasa ada masalah jiwa, tulis apa yang perlu selesaikan. Pergi jumpa doktor, pergi berjoging, jumpa orang lain dan sebagainya. Itu saya kata yang pertama. Jangan terus bersedih, bangun dan jumpa orang. Dan selesaikan apa yang kita nak, jangan tunggu momen sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebutkan bahawa tak kala kita ada masalah jiwa, perkara pertama kita perlu buat ialah rasa bersyukur. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita diukur dengan masalah materialistik. Materialistik. Seorang diukur berdasarkan hartanya. Orang yang banyak harta, meskipun kadang-kadang melakukan perkara tidak elok, tapi dipuji dan dipuja. Dan orang yang tak ada harta, dihina. Maka Syekh mendatangkan dua kisah yang mana rasakan satu benda yang sangat baik. Menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala itu melebihi daripada ujian. Suatu hari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ditanya oleh seorang Arab Badui. Dalam buku ni ada sebut, rasa dalam surat 80. Disebut Abdullah bin Amru ditanya, adakah aku ini orang miskin? Maka Abdullah bin Amru menjawab kepada orang yang bertanya, Arab Badui yang bertanya, adakah engkau punya isteri? Maka Arab Badui tersebut menjawab, ya, saya ada isteri. Adakah engkau punya tempat tinggal? Ya, aku punya tempat tinggal. Maka Abdullah bin Amru berkata, sesungguhnya engkau telah punya dunia dan seisinya. Penulis juga mendatangkan hadis yang menunjukkan bahawa barang siapa yang boleh tidur lena, bangun pagi ada makanan terhampar, ada keluarga dan juga ada kenderaan, 4 perkara, maka sesungguhnya dia telah punya harta dan seisinya, dunia dan seisinya telah punya. Jadi berbanding dengan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Syekh katakan bangun pagi, tengok kalau tangan kita masih bergerak, kalau kaki kita masih bergerak, sesungguhnya kita telah punya nikmat yang jauh lebih besar daripada orang lain. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya kepada seorang alim ulama, bagaimanakah untuk aku ni bersyukur? Bagaimanakah pada aku untuk bersyukur? Maka alim ulama tersebut bertanya, adakah engkau rela sekiranya kehilangan mata dan untuk mendapatkan mata itu engkau perlu menebusnya dengan kerajaan engkau? Maka Harun Ar-Rasyid menjawab, ya, saya rela. Adakah engkau rela kehilangan telinga dan untuk mendapatkan telinga engkau membalasnya dengan kerajaan engkau? Engkau perlu membayarnya dengan kerajaan engkau? Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid kata, ya, saya sanggup. Jadi mata dan telinga engkau jauh lebih mahal daripada kerajaan dan seisinya yang engkau ada. Jadi Syekh kata yang kedua kita kena sentiasa bersyukur, tengok dan buat rasa syukur lebih daripada orang lain. Itu anak rasa sangat-sangat membantu. Bangun pagi tengok tangan, tengok kaki, tengok mata, boleh makan, boleh minum. Berbanding ujian kita, rahmat Tuhan jauh lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syekh katakan bahawa ujian itu barang yang pasti. Ujian akan sentiasa ada. Selagi mana bernama manusia duduk atas muka bumi, maka akan ada ujian yang melanda kita. Dan cuma Syekh memberikan 3 solusi, 3 peringkat bagaimana menghadapi ujian. Sebelum ujian datang, bagaimana menghadapi ujian? Syekh katakan yang pertama, bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk. Bila ada ujian nak mari, bersiap sedia dengan kemungkinan terburuk. Contoh main saham. Contoh main saham. Kemungkinan akan loss duit dan sebagainya. Ataupun dibuang kerja. Biasa bersiap sedia dengan kemungkinan terburuk. Yang kedua, saya katakan bila ada ujian, bersiap sedia dengan kita katakan kemungkinan yang terburuk. Yang ketiga, saya katakan tenang dan jangan anggap ujian ini remeh.
bertenang. Bukan tidak mengendahkan ujian, tidak. Tapi jangan anggap ujian ini remeh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syekh kata, siapkan perancangan untuk menyelesaikan ujian tersebut. 3 perkara dipesankan oleh Syekh apabila menghadapi ujian. Bersiap sedia kemungkinan yang terburuk, tenang dan jangan anggap remeh ujian yang datang. Yang ketiga, siapkan perancangan untuk menyelesaikan masalah. Dan apabila datang ujian lagi, Syekh katakan, tadi mungkin sebelum ujian, apabila datang ujian lagi, Syekh katakan bagaimana menyelesaikan masalah. Syekh bagi 3 solusi. Yang pertama, cari fakta di sebalik masalah. Ni Syekh kutip daripada Dale Carnegie. Saya katakan Dale Carnegie ni seorang yang sangat-sangat genius. Banyak dapat daripada Dale Carnegie. Mencari fakta balik masalah kita, analisis fakta tersebut, ambil keputusan yang tepat. 3 perkara, cari fakta, analisis fakta dan ambil keputusan. Hadirin hadirat sekalian, Syekh katakan apabila sudah cari fakta, analisis fakta, buat keputusan dan jangan tengok ke belakang. Masalah manusia hari ini, dia tidak dapat menikmati hidup hari ini sebabkan dia terperangkap dalam 2 masa. Pertama sekali, kegagalan masa lalu, terperangkap 2 masa. Kegagalan masa lalu, ketakutan masa depan. Saya sebut, tak ada Tuhan, tak ada siapa boleh jangka. Jadi, kenapa perlu takut masa depan? Kita tidak tahu sama ada kita rugi atau kita menang. Kita tidak tahu kita senang atau kita kalah. Maka saya kata, nikmatilah hidup hari ini. Nikmatilah hidup hari ini. Tak kala ujian itu pasti, maka bersiap sedia, layani hidup hari ini dan kita minta kepada Allah Ta'ala agar memudahkan urusan kita. Dan poin seterusnya anak-anak sebut, jangan minta ujian tapi minta kekuatan. Ini saya sebut, jangan minta ujian tapi minta kekuatan. Rasulullah SAW melarang umatnya minta supaya didatangkan terus bala. Tak kala mungkin kita kena ujian, kita kata, ya Allah matikanlah aku terus. Rasul kata, jangan doa macam ni. Dalam buku ni menyebut bahawa seorang sahabat Nabi yang diuji sehingga kering tubuhnya, kurus kering tubuhnya. Maka sahabat Nabi tersebut datang Rasulullah, ya Rasulullah matikanlah aku terus. Rasulullah kata, jangan doa sebegini, tapi doakanlah, ya Allah kurniakanlah kekuatan untuk menghadapi ujian ini, sembuhkanlah penyakit aku dan jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang beriman, beramal soleh dan bertakwa. Maksudnya jangan minta ujian, tapi tak kala ujian datang kita tak lagi, kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya rasa poin-poin yang sangat-sangat hebat. Allah Taala beri kita rahmat, nikmat, tapi dalam masa sama Allah Taala beri ujian. Kita selalu dengar dalam buku ni pernah sebut, kita selalu dengar kisah Nabi Yusuf. Anda rasa kisah yang paling menarik dalam Quran. Kalau siapa belajar bahasa Arab, setiap kali dengar surah Yusuf, dia akan rasa jiwanya tenang. Kita selalu dengar tentang kita cek ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seorang Nabi yang sangat tampan, itu semua tahu. Tapi apakah ujian yang dihadapi olehnya? Pertama sekali, diancam bunuh oleh abangnya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, menjadi hamba. Yang ketiga, diajak berzina oleh Imra'atu Aziz, oleh perempuan Aziz, sehingga masuk penjara. Yang keempat, terperangkap dalam penjara. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala bebaskan Nabi Yusuf daripada 4 ujian tadi. Allah Ta'ala bagi kepadanya kerajaan Mesir. Sebab itulah Syekh sebut bahawa orang mukmin seorang kaum yang ajaib. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajbar li amril mukminin. Ajaibnya urusan kaum muslimin. Mukminin kenapa? Tak kala datang ujian, dia sabar dan redha, dapat pahala. Tak kala dapat dia syukur, dapat pahala. Jadi apakah Syekh kata yang merusingkan kita? Kenapa kita nak rusing? Sedangkan setiap masa, setiap detik Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita. Tapi Syekh sebut, kita jadi rusing, kita jadi takut disebabkan oleh mungkin kita kurang amal ibadah. Itulah anda rasa antara yang sangat-sangat baik
Dan Syekh juga sebut kepada kita, ada satu poin lagi, bertentang jadilah golongan yang bersederhana. Masalah jiwa kita tak dapat kawal, tapi Syekh melarang, Allah Ta'ala melarang daripada melayan perasaan, gelisah dan sebagainya. Kita tak dapat tahan diri daripada bersedih, tapi terus hanyut dalam kesedihan adalah satu masalah. Jadilah golongan muqtadir. Sebagaimana Rasulullah turut menangis tak kala kematian anaknya Ibrahim, tapi Rasulullah tidak hanyut dalam buku disebut, Rasulullah tidak hanyut dalam kesedihan. Bahkan Rasulullah peringat kepada kita satu peringatan yang sangat baik. Rasulullah sebut, ihris ala man yanfa'uka. Buatlah apa yang kamu nak buat. Nak jadi kaya, jadi. Ihris ala man yanfa'uka. Bersegeralah. Kejarlah apa yang beri manfaat kepada kamu. Pertama Rasulullah kata, ihris ala man yanfa'uka. Wasta'in billah. Kejar apa yang kamu nak. Nak jadi kaya, tak ada masalah. Wasta'in billah. Yang kedua, minta tolong Allah Ta'ala. Wasta'in billah. Wala ta'jiz. Dan janganlah kamu rasa lemah. Tak nak bagi rasa lemah, mintalah kekuatan daripada Allah yang Maha Perkasa. Inilah intipati yang rasa daripada muka surat pertama sampai muka surat 200. Ana catat poin. Catat poin. Ana rasa terlalu banyak. Buku ni Ana ulang untuk kali kedua. Cuma tak sempat habis lah. Ulang untuk kali kedua. Rasa sangat-sangat baik lah. Ana rasa cukup lama Ana berceloteh. Ana serahkan kepada saudara moderator, Ustaz Nazirul Idris. Baik. Terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Sebenarnya banyak poin-poin yang menarik yang kita boleh ambil. Cumanya Ana akan highlight kembali beberapa isi-isi yang Ana dapat sebentar tadi. Baik. Kita tak dapat nafikan hidup sebagai seorang mukmin, hidup sebagai seorang manusia. Sebelum tu kita ada komen daripada penonton kita, Muni Zainal, Muni apa nama tadi? Terlepas tadi. Apa nama? Hidup bersederhana. Murni Zainal lah, ya betul. Jadilah golongan yang bersederhana. Ya betul, jadilah golongan yang bersederhana. Jangan kita terkurang, jangan kita terlebih. Bila terlebih tu kadang-kadang jadi riak. Bila jadi terkurang pun tak seronok juga kan. Baik. Hidup sebagai seorang manusia, orang yang beriman, orang mukmin sentiasa akan ada ujian. Maka seorang mukmin yang hebat, seorang mukmin yang bijak, dia akan fikirkan solusi terlebih dahulu. Seperti mana yang Syekh pesan tadi adalah cari solusi, dapatkan solusi. 3 poin yang anda boleh recap kembali apa yang Syekh pesan. Yang pertama adalah siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang terburuk. Ini yang orang selalu terlepas pandang. Kita bersiap sedia dan kebanyakan mereka merancang apa yang mereka nak. Tetapi apabila berlaku sebaliknya dan ianya sangat buruk, ini yang ramai masyarakat tidak sedar dan tidak rangka. Okey, jadi siap sedia segala kemungkinan yang terburuk. Yang kedua, apabila datangnya ujian, jangan gelabah, jangan gelisah, bertenang. Okey, sesungguhnya dalam firman dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segala ujian itu Allah dah bagi ikut kemampuan kita. Yang tu kita kena ingat. Haruslah kita bertenang. Dan yang ketiga adalah menyiapkan rancangan, plan, action plan, plan A, plan B, plan C. Ini kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang ada ke diri kita sendiri, diri Ana sendiri, mungkin diri tuan-tuan sidang penonton. Mungkin pada malam ini, lepas ini, kita boleh perbaiki diri kita. Baik, viewer kita ada Kak Dena. Beri salam kepada saudara panel kita, saudara Wisran. Assalamualaikum. Baik, seterusnya sekiranya ada penonton-penonton kita yang baru saja sertai pada malam ini. Sebentar tadi, kadang-kadang ramai masyarakat kita yang melihat ujian ini lebih besar daripada nikmat. Sebab mereka hanya fokuskan kepada ujian tersebut. Suka untuk saya memberi satu analogi. Dan katakanlah sebuah sekeping kertas A4 putih. Apabila kita mengambil satu dot hitam di tengah-tengah, yang kita lihat adalah dot hitam tu. Betul? Betul saudara panel? Yang kita lihat adalah dot di tengah-tengah. Sedangkan yang putih di sekeliling tu kita dah tak nampak. Begitu jugalah sebenarnya hakikatnya ujian yang Allah beri kepada kita ni
jika nak dibandingkan dengan nikmat, sesungguhnya nikmat itu cukup-cukuplah, teramatlah besar. Baik, terdapat satu soalan daripada penonton kita. Apabila seseorang ditimpa ujian, ketika terbit persoalan seakan-akan tidak redha atas ketentuan Tuhan, adakah ini dikira sebagai akidah yang tidak betul atau bagaimana? Mungkin saudara Islam boleh ceritakan sedikit. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan bahawa seorang wanita baru saja kehilangan anaknya. Maka ditenangkan oleh Rasulullah. Rasulullah kata sabar. Rasulullah kata sabar. Maka perempuan tadi berpaling. Kamu tak tahu betapa rasa seksanya hilang anak ini. Maka terkejutlah. Mungkin perempuan tadi tak kenal Rasulullah. Maka sahabiah pun tegur. Yang tegur kamu tadi Rasulullah. Kenapa jawab macam tu dengan Rasulullah? Maka perempuan tadi pergi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku mohon maaf atas kekhilafan yang aku buat. Mungkin terkasar bahasa kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika mana ujian datang kepada kita. Lepas daripada ujian berlalu baru sebut sabar, itu bukan sabar. Itu bukan hakikat sabar. Sabar datang ketika mana ujian terkena, kita baru rasa itulah saat betul-betul sabar diperlukan. Tak kala 2-3 jam lepas ujian, bulan 2, baru kita kata kita sabar, itu bukan sabar. Jadi apabila seorang ditipu ujian, seolah-olah tidak redha. Seolah-olah tidak redha, rugilah. Ana yakin kebanyakan share sebut. Sebab itulah doa sabar diperlukan kepada kita ketika mana ujian datang. Supaya tak kala ujian datang, akal fikiran kita masih lagi waras dan dapat memikirkan solusi. Adakah dianggap akidah tidak betul? Payah nak sebut akidah tidak betul. Maksudnya mungkin tak redha pada awalnya, kemudian redha. Tak ada masalah lah. Cuma rugilah. Rugi, hilang pahala sabar pada saat yang mula-mula ujian datang. Jadi Syekh tegur kepada kita, buatlah preparation, bersedia menghadapi kemungkinan terburuk. Bila ujian terburuk datang, kekal sabar. Bagaimana Rasulullah para sahabat. Itulah anda dapat simpulkan pertanyaan saudara Syarah Syamimi tadi. Anda terus kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara panel. Boleh nak tambah sedikit lah. Banyak kadang-kadang kita sini, kadang-kadang berlaku pada kita bila mana kita ditimpa ujian yang cukup berat dan sebagainya. Kadang-kadang kita fikir Allah ini tidak adil. Kadang-kadang kita fikir Allah ini tak sayang kita. Kan? Bukannya, sidang penonton, sesungguhnya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan maka kita perlulah berlapang dada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti mana apa yang saudara panel kita ada highlightkan sebentar tadi, hatta dalam buku-buku, dalam buku ini pun ditulis agar kita untuk bersabar. Okey, hatta Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah kata kepada kita, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Itu sangat penting, di mana kita perlu bersabar dan perlu solat. Apabila ujian bertambah, haruslah kita kekalkan, rapatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang tadi saudara panel kita ada sebutkan, kadang-kadang kita manusia ini tak menghayati hidup kita hari ini. Dia tidak melihat apa nikmat yang dia dapat. Kerana dua perkara, iaitu dia selalu fikirkan gagal yang dah berlalu, dan atas kegagalan tersebut dia takut nak hidup di masa keesokan harinya. Maka kerana itulah buku ini adalah sangat-sangat menarik untuk kita ramai-ramai baca, iaitu buku Hiduplah Untuk Hari Ini. Untuk pada siapa yang baru sertai kita pada malam ini, inilah dia. Baik, ada soalan tambahan lagi? Okey, ada soalan daripada Syairah Rani. Ustaz Yusran, bagaimana nak beramal dengan amalan yang benar? Contoh, bila seseorang itu berniaga,
ada amalan-amalan untuk kuatkan jiwa dan bantu niaga. Namun ada yang menegur yang cara itu salah. Jadi oleh itu saudara Ustaz Isran, okey, terdapat soalan kadang-kadang amalan-amalan yang diajar, okey, dan ada juga yang kata salah. Bagaimana? Boleh Ustaz Isran kita terangkan. Hadirin hadirat yang anda kasih sekalian, ramai nak kenal dalam ni. Bahkan yang beri komen mungkin daripada sini Ana rasakan cukup kerdil untuk menjawab soalan-soalan yang ditanyakan. Cuma suka nak ingat, Syekh ada sebut dalam mana rasa muka surat yang keberapa, 90 atau dekat 100, bukan Syekh kata sabar bukan hanya duduk sahaja. Itu kena faham. Sabar maksudnya tahu ujian tu datang, rancang strategi untuk kita hilangkan ujian tersebut. Jadi bila kita sebut, maksudnya sabar itu tidak melatah, tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia kalau ujian datang. Ujian datang, sabar. Itu strategi bagaimana nak selesaikan ujian. Hadirin hadirat sekalian, dari sudut amalan, Rasulullah sallallahu kata pintu masuk syurga ni banyak. Banyak pintu masuk syurga ni. Setiap orang dia akan masuk melalui amalan-amalan dia. Jadi nak pilih amalan mana, bergantung tadi. Ada setengah orang yang boleh melalui solat duha, istiqamah solat duha. Mungkin amalan-amalan yang kurang, tapi melalui solat duhanya. Ada setengah orang melalui amalan sedekahnya. Jadi untuk Kak Syairah dan sebagainya penonton yang lain, cari 2-3 amalan yang boleh bantu. Bagi anak antara amalan yang melekat dalam jiwa pelajar-pelajar Mesir ni antaranya pengamalan baca maksurat pagi dan petang. Baca maksurat pagi dan petang. Baca maksurat anak yakin semua orang baca. Kebanyakan daripada kita amal, raktib maksurat. Tapi pernah tak kita baca mafhum apakah dimaksudkan dalam maksurat tersebut? Misalnya kita sebut asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Allah, aku pagi ni aku bertasbih menyebut namamu ya Allah. Bermakna pagi ni aku redha dengan engkau, aku bersiap sedia untuk menghadapi kehidupan. Bila petang kita sebut amsayna, aku telah berpetang denganmu, amsayna wa amsal mulku lillah, dan aku telah melalui kehidupan hari ini. Ampunilah dosaku. Tiap doa-doa yang disebut dalam maksurat ialah doa-doa kekuatan sebenarnya. Akhir maksurat, kita sebut Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau Tuhan kami. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, engkau cipta aku. Wa ana abduka, dan aku hamba engkau. Doa-doa yang merintih. Kita sandar harapan, kita percaya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu kita. Bagi menghadapi ujian, sabar, cari solusi, cari 3-4 amalan yang mengukuh kita. Kalau boleh maksurat, kekalkan dengan maksurat. Kalau boleh sedekah, kekalkan dengan sedekah. Rasa tak cukup lagi, maka anda nak petik ayat Quran. Allah Ta'ala sebut pada akhir surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. 4 rukun kejayaan Allah Ta'ala sebut. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang beriman, isbiru, sabar. Sabar di sini maksud sabar di dalaman kita. Sabar menghadapi ujian yang dalam jiwa kita. Wasabiru, bersabarlah dalam menghadapi musuh fizikal. Tadi dalaman, ni musuh fizikal. Warabitu, dan kuatkanlah ikatan antara kamu semua. Jaga tempat gerak kerja kita, perbaiki gerak kerja kita. Wattaqullah, iaitu rukun yang keempat, bertakwa kepada Allah, la'allakum. Allah Ta'ala guna perkataan la'allakum tuflihun. Nescaya kamu akan berjaya. Yang penting kamu jaga 4 rukun. Sabar dalaman, sabar hadapi musuh, kuatkanlah ikatan ukhuwah antara kamu semua, dan juga bertakwa kepada Allah, nescaya kamu akan berjaya. Ini adalah peringatan kepada diri Ana juga di sahabat sekalian. Sebab itulah Ana selalu peringat kepada sahabat-sahabat Ana juga, dalam Quran kita selalu baca akan ada ayat yang menjadi ayat favourite. Macam nama Ana Yusran. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Ayat ni Syekh nama, apa nama kamu? Kata nama Yusran. Nama kamu sebiji dalam Quran. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Anda kata begitulah nama aku ada dalam Quran, nama kau tak ada dalam Quran. Saja bergurau. Jadi kepada sahabat-sahabat sekalian, anda rasa ada buku ni cukup memberi panduan. Ana buku ni anda baca setiap pagi. Bila lepas subuh, mungkin lepas wirid, sebelum kita mula kerja, baca buku ni. Selesai 2-3 bab, tutup. Buatlah kerja kita. Seterusnya, soal.
dan sebagainya. InsyaAllah dalam masa sebulan selesai baca buku ni. Wallahu a'lam, menasih kepada Ustaz Nazirul Malik. Baik, terima kasih atas menjawab persoalan daripada sidang penonton kita. Apa yang boleh Ana recap daripada pencerahan yang diberikan oleh saudara kita pada malam ini adalah bila mana ujian itu menimpa diri kita. Bila mana ujian itu datang, kita terima ujian yang kita tak sangka-sangka. Yang pertama adalah kita perlu bersabar. Okey? Dengan bersabar bukan sahaja kita duduk diam-diam, bukan duduk saja-saja terima, tetapi bersabar, redha dan kemudian mencari solusi. Ini yang pesan Syekh dalam buku yang dikarang. Dan juga 4 rukun berjaya yang dikongsikan oleh Syekh. Yang pertama adalah sabar. Sabar dari sudut emosi dalaman, spiritual kita, emosi kita. Dan yang kedua seterusnya adalah bersabar dengan ancaman-ancaman yang diterima. Okey, kadang-kadang bila kita meniaga tepi jalan, sekejap lagi datang majlis bandaran, kata tak boleh meniaga. Meniaga dekat traffic light, nanti kena saman. Nak beli pun kena saman 2,000, apatah lagi yang meniaga. Okey? Dan seterusnya kuatkan ikatan silaturahim antara masyarakat sekeliling supaya apabila kita ada masalah, ada orang yang boleh membantu. Tapi bukan dengan bagi rasuah, itu salah. Okey? Dengan mintakan nasihat, minta pertolongan. Okey? Baik, dan yang terakhir sekali adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Okey, ini yang cukup penting. Apabila kita ada masalah, kadang-kadang kita kena reflect balik diri kita. Kita kena lihat balik diri kita. Andai kata ada terbuat dosa-dosa, ada terbuat salah di mana, Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Baik. Ada lagi soalan-soalan? Okey, soalan daripada Zahid Hakimi. Bolehkah saudara panel berkongsi dengan para penonton isi-isi yang diperoleh daripada pembacaan buku ini dengan kehidupan saudara panel yang mungkin boleh menjadi motivasi atau inspirasi bagi penonton bersama? Anything? Dia speaking boh. Baik, Saudara Isran, boleh ceritakan apa yang terinspirasi daripada buku ini? Nak jadikan contoh, Ana rasa kehidupan Ana tak adalah banyak masalah sangat. Cuma poin yang Ana sangat kesan dalam buku ini ialah berkaitan tentang kisah doa Abu Umamah yang Ana ceritakan awal tadi. Abu Umamah. Itu bila Ana baca dan bila cek dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya masalah jiwa kita Rasulullah telah beri solusi sejak dulu lagi. Rasulullah tak tinggalkan kita. Rasulullah tinggalkan kepada kita doa. Amal doa ini insya-Allah engkau akan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh sebut kepada kita berkenaan tentang sibukkan diri dengan kebaikan. Dalam tengah-tengah bab Anda rasa dalam surat 200 lebih ke atas, Syekh sebut sibukkan diri dengan kebaikan. Tak kala kita rasa resah gelisah, sibukkan diri, banyakkan diri. Anda rasa sangat menarik kalau anak muda minat join kelab momen buku, membaca dan sebagainya. Ia akan menyibukkan kita. Saya kata aku tak pernah bimbang waktu aku sibuk. Tapi yang aku bimbang waktu lapang selepas aku sibuk tu. Ketika itulah syaitan-syaitan mari mencucuk-cucuk aku. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syekh petik kalam daripada Dale Carnegie. Dia sebut antara amalan-amalan CEO besar. CEO besar ialah mereka ada masa untuk introspeksi, muhasabah diri. Saya kata amalan muhasabah diri ni Islam telah ada sejak lama lagi. Muhasabah diri. Kita dalam Islam antara sunat sebelum kita tidur malam, kita sebelum tutup lampu 5-6 minit, selepas kita tinggal handphone kita letak tangan kepala kita cek, hari ni aku buat dosa apa. Syekh kata, dia Carnegie sebut dalam buku dia, CEO akan buat seminggu sekali. Rekan umat Islam buat hari-hari. Sebelum tidur, kita dah basuh kaki, kita dah solat sunat witir, kita dah baca al-mu, nak tidur, kita letak apa dosa aku buat ini. Aku maafkan ke kesalahan-kesalahan semua ini. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dalam halaqah ilmu, Rasulullah datang seorang lelaki. Rasulullah kata, telah datang kepada kita ahli syurga. Sahabat terkejut, lelaki mana ni? Tak kenal, tapi boleh masuk syurga. Esok lelaki sama datang, Rasulullah kata telah datang kepada kita seorang ahli syurga. Seorang sahabat tak tahan, follow lelaki tersebut. Bila follow lelaki tersebut, cek lelaki tersebut nak kata kebangun awal solat subuh. Tak. Lebih kurang macam itulah.
amalan pun tak biasa-biasa je. Biasa-biasa aja. Maka ditanya kepada lelaki tersebut, apa yang kamu buat sehingga Rasulullah kata kamu ni ahli syurga? Maka dia jawab oleh lelaki tersebut, aku tak ada amalan khusus pun. Kecuali sebelum aku tidur malam, aku maafkan orang yang telah buat dosa dengan aku. Dan aku maafkan segala dosa mereka dan aku harap mereka ampunkan dosa. Itu je aku buat. Masa kita akan tidur dengan hati yang lapang dan kita bersiap sedia untuk hari yang baru. Saya rasa sudah cukup perkongsian daripada Ana. Wallahualam, Ana serah kepada saudara. Baik, terima kasih kepada saudara panel kita malam ini. Ada tambah-tambahan soalan daripada sidang penonton kita? Apa yang boleh Ana recap kembali akan penjelasan daripada saudara Yusra sebentar tadi adalah yang penting adalah kita memuhasabahkan diri kita setiap malam sebelum kita tidur. Dan amalan ini cukup baik di mana kita bukan sekadar muhasabahkan diri, tapi pada masa yang sama kita memaafkan orang-orang lain yang dah pun terbuat salah dengan kita. Bagaimana kita tak sengaja buat salah, kadang-kadang orang lain pun tak sengaja buat silap dengan kita. Maka kita maafkan mereka dan muhasabahkan diri. Selalunya yang kita lihat anak-anak muda, masyarakat zaman sekarang sebelum tidur buat apa? Live dengan boyfriend, live dengan girlfriend, okay? Ada yang tengok YouTube, tengok movie, ada pula anak-anak muda kita yang majoritinya ramainya main game, main game, lena. Bangun-bangun terus main game. Dahsyat. Hidup mati dia kerana main game. Hebat. Okay? Tetapi sedangkan Islam telah pun memberi solusi kepada kita, iaitu sebelum lena, sebelum tidur, kita muhasabah diri. Kerana muhasabahkan diri ini tidak lain, tidak bukan akan memberi kesan kepada kita keesokannya kita akan bangun dalam keadaan segar, fresh, seperti mana yang diterangkan oleh saudara panel kita pada malam ini. Baik, sebelum lebih lanjut, saya suka untuk menceritakan kembali akan buku ini, Hiduplah Untuk Hari Ini. Tuan-tuan, puan-puan semua boleh dapatkan buku ini di Shopee, di Lazada dengan harga RM32 bagi Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak sebanyak RM34. Tapi saya beli buku ni ada diskaun, RM28 saja saya beli. Jadi dapatkan sementara stok masih ada, sementara promosi masih ada. Okey, malam ni memang kita nak promote buku ni, tapi bukan saya yang menjualnya, bukan ahli panel kita yang menjualnya. Boleh dapatkan melalui Iman Publication dan kedai-kedai yang terdekat lah, boleh pergi tengok. Waktu saya beli buku ni pun tinggal 3 je. Buku lain bertimbun-timbun. Buku ni tinggal 3 je. Mana kata buku ni terhangat di pasaran. Terhangat di pasaran. Okey. Mungkin saya nak recap balik daripada awal slot kita bermula bahawa buku ini menjadi 10 buku yang mempengaruhi hidup Wabi Senator Datuk Dr. Zulkifli, Menteri Agama kita. Jadi dapatkan segera, jangan tunggu esok, jagi terus buka Shopee, terus beli online. Baik, itu saja daripada saya. Mungkin daripada sidang penonton ada lagi soalan, tambahan soalan? Tidak ada. Jadi oleh itu sekali lagi terakhir sebagai rangkuman kupasan buku ini, rumusan kita pada malam ini, dan mungkin boleh encouragekan lagi sidang penonton kita untuk membeli buku Hiduplah Untuk Hari Ini, rumusan untuk malam ni. Ya, Anda rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup apa yang saya katakan sebentar tadi. Saya ambil poin daripada surat 1 hingga surat 270. Poin-poin saya bentangkan sebentar tadi. Yang jumpa doa-doa dalam buku tu, amalkan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Last sekali, anda nak petik, sokonglah momen buku. Kerana amalan membaca ialah kelana bagi mereka yang bermastautin, penyejuk bagi mereka yang kering jiwanya, kekasih bagi mereka yang hilang jiwa. Ada tu,
Allah alam, semoga Allah Ta'ala membantu kalian, kita semua. Mudah-mudahan anda dapat manfaat daripada apa yang disebut, juga sahabat sekalian. Wallah alam. Serah kepada moderator. Baik. Terima kasih banyak kepada saudara panel kita, saudara Muhammad Yusran akan perkongsian kepada malam ini. Satu perkongsian yang cukup baik, penerangan yang cukup baik dan perkongsian intipati yang sangat-sangat bermakna. Saya kira apabila secara gambaran, penerangan yang diberi lebih kurang 1 jam, lebih kurang 1 jam 30 minit pada malam ini, cukup-cukuplah memberi minat dan harap-harap sidang-sidang penonton yang belum memiliki buku ini seperti mana yang saya katakan, dapatkan segera. Okey, terima kasih juga kepada terima kasih juga ni Nur Syamimi, Madina Zaki. Terima kasih atas perkongsian sangat bermanfaat, sama-sama tumpah iklan. Kita ada ejen Iman Publication sini. Siapa yang nak dapatkan buku boleh PM. Maka ramai-ramai dah PM Nur Syamimi, Madina Zaki. PM untuk dapatkan buku Hiduplah Untuk Hari Ini, dapatkan segera. Baik, daripada Muhammad Anas, terbaik Ustaz Yusran. Terima kasih. Baik, ada lagi. Okay, sebelum kita nak menutup pada malam ini, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Momen Buku bagi menyediakan satu peluang, satu momen, satu ruang untuk kita anak-anak muda, masyarakat untuk merapatkan diri dengan buku-buku ilmiah ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk penonton-penonton sidang hadirin. Jangan lupa like dan follow page Momen Buku untuk perkongsian buku-buku lain di masa akan datang. Mudah-mudahan kita ada lagi buku-buku yang menarik. Dan sebelum kita nak ke live the next siri yang ke-12, better sekali lagi beli dan baca bagi habis. Okey, itu saja daripada Ana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.